Saya datang daripada kampung Kakak Melimau, salah satu kampung yang akan terjejas untuk projek tapak pembuangan sampah Bukit Payung, antara tapak pembuangan sampah terbesar di negeri Johor. Saya mewakili lebih kurang 18 kampung. Kampung sekitar di Bukit Payung ada terdiri daripada 3 buah taman, Taman Putra Indah, Taman Melati dan Taman Tongkang Pecah. Ada 18 kampung, antara 18 kampung yang saya boleh sebutkan di sini, Kampung Kakak Melimau, Kampung Muhammad Noor, Parit Jalil, Jorak, Belemam, Parit Jawa, Selulun, dan ada beberapa kampung lagi lah, 18 buah kampung yang akan terjejas. Antara kampung yang paling terjejas antara kampung Muhammad Noor, jaraknya kurang daripada 2 km. Kampung Kakak Melimau 0.7 km. Setakat ni bentuk bantahan kami dah membantah daripada sejak 2012. Masa tu pengurusi NGO Bukit Payung adalah Abdul Samad. Kini kami adalah generasi kedua yang telah membantah sejak 2018. Kami menyambung wasiat mereka daripada 2012 sampai ke 2018. Semua saluran kami telah gunakan, saluran politik, saluran berbagai-bagai saluran yang kami telah gunakan. Akhirnya pada hari ini kami gunakan saluran mahkamah. Kalau sanitari sekarang, kalau diikutkan dalam buku kajian tu yang tertulis adalah 140 ekar. Tapak buang sampah tu betul-betul dibina di atas terusan Bukit Payung. Jadi aliran air tu terus sampai ke taman-taman dan akan mengancam penduduk di situlah. Kalau bagi kami memang tidak sesuai lah, sebab ada satu bukit yang tinggi dijadikan tempat hiking, ditempatkan pelancongan, ada kebun buah-buahan sepanjang parit purun, mempunyai kolam-kolam ikan dan dekat dengan perumahan tempatan penduduk lah. Bagi alasan kerajaan kami tak tahu lah. Kalau mengikut kajian awal berada di Paguh pada 2010, ada kajian di 2010, bantahan di sana cuma mengatakan di kawasan itu ada bauksit dan cuma ada berapa bantahan saja, tak sama macam di Bukit Payung. Bantahan tu terlalu berpanjangan. Di Bukit Payung daripada 2012 sampai sekarang masih ada bantahan, tapi di Paguh cuma sedikit saja. Alasannya untuk menyelamatkan bauksit dan petani-petani yang kecil, sedangkan mereka juga adalah peneroka-peneroka hutan simpan. Jadi kami pun tak tahu alasan kerajaan kenapa dia tetap nak di Bukit Payung. Sampai sekarang pun kami tak boleh bagi alasan. Kami nak tahu pada 29 hari 7 barulah kami tahu apa alasannya, sebab apa dia bantah, sebab apa benda tu kena buat tak Bukit Payung. Seingat saya, pertama sekali kita ada buat sesi dialog bersama kerajaan pada 2012, tapi saya tak tahu tarikhnya, tak berapa pasti berapa hari bulan, tapi masa tu di Balai Raya Kampung Muhammad Noor. Hampir semua penduduk bantah, sampai ada satu yang berhormat bangun dan mengatakan kami ni menolak padu kifayah pada 2012. Lepas tu 2013 kami ada berbincang dengan Esko Kerajaan Tempatan, kalau tak silap saya JAIS. Pada masa itu sama juga, dia cakap kami menolak satu projek yang sepatutnya kami terima, sedangkan benda tu memang bagi kami memang tak sesuai lah. Lepas tu ada perbincangan pada 2016 di Kampung Kakak Melimau lagi sekali bersama Esko Kerajaan Tempatan. Lepas tu berlarutan dengan Menteri KPKT pada 2019 di Peladang. Atas bantahan kami dia nak ubah sistem, tapi tampaknya ada kajian. Sedangkan projek yang asal kami bantah sebab kajian, sebab dekat dengan tempat penduduk, melalui aliran, antaranya tidak disebut tentang sejarah. Sekolah ada 9 buah sekolah yang berhampiran. Benda-benda itu tidak disebutkan, tetapi cuma disebutkan dari segi nilai wang, dari segi bagai keuntungan, daripada segi keperluan, tetapi daripada segi sejarahnya langsung tidak disebut, daripada kerosakannya, apa yang penduduk tempatan yang akan dapat jikanya projek ini diteruskan, tapi kerajaan tidak sebut. Jadi kami menunggu pada 29 hari 7 hujah daripada pihak kerajaan kenapa mereka tetap nak teruskan projek ni di Bukit Payung. Di salurannya betul daripada segi badan-badan kerajaan, daripada pihak-pihak yang sepatutnya kita pergi. Kita pernah hantar surat ke istana, kita pernah hantar surat kepada tuanku, kita dah hantar surat kepada menteri, kita dah sampai ke Timbalan Perdana Menteri, tapi jawapannya akan dibincangkan, akan ditangguhkan. Saya ambil sedikit perbincangan saya bersama Timbalan Perdana Menteri, dia cakap sepatutnya tempat menentukan tempat adalah Kerajaan Johor. Yang bagi projek adalah Kerajaan Pusat. Sepatutnya Kerajaan Johor boleh cari tempat, di mana tempat, dan Kerajaan Pusat yang akan bangunkan. Bila keadaan ini kami tengok bangau, sana tolak sini, sini tolak, tak ada keputusan. Dan kami bertanya kenapa Bukit Payung dipilih, sampai sekarang pun tidak ada jawapannya.